Yang Berhormat Puan Fong Po Kuan. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih. Soalan nombor 4. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Batu Gajah. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan adalah sentiasa committed untuk merealisasi Malaysia sebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Kerajaan juga sedar bahawa laluan ke arah ini bukanlah sesuatu yang mudah, terutama dalam menghadapi liku-liku dan cabaran dekad 2011 hingga 2020, iaitu dalam suasana ekonomi dunia yang tidak menentu serta tahap saingan yang sengit bagi perdagangan, pelaburan dan juga bakat. Modal pembangunan ekonomi yang terdahulu adalah tidak lagi sesuai, dan sehubungan ini kerajaan telah melaksanakan dasar transformasi nasional DTN yang merangkumi program transformasi kerajaan, transformasi ekonomi, transformasi luar bandar dan transformasi politik untuk membolehkan lonjakan untuk menjadi negara maju. Program transformasi ini antara lain adalah untuk memastikan Malaysia mencapai kadar pertumbuhan ekonomi yang mampan dengan izin sustainable di sekitar 5 hingga 6% tahun agar dapat meningkatkan pendapatan negara kasar per kapita di sekitar 15 hingga 17 ribu dolar Amerika pada 2020. Mempunyai jumlah guna tenaga mahir yang ramai, 40% daripada jumlah guna tenaganya. Peningkatan pendapatan bulanan purata, terutama isi rumah 40%, terendah kepada lebih ringgit Malaysia 3,500 sebulan, serta menikmati kualiti hidup yang setanding dengan negara maju. Untuk makluman ahli yang berhormat, pelaksanaan program transformasi ini di bawah rancangan Malaysia ke-10 telah menghasilkan beberapa petunjuk awal sosioekonomi yang positif. Antaranya ialah pencapaian pertumbuhan ekonomi sebanyak 5.1% pada tahun 2011, iaitu lebih tinggi daripada anggaran konsensus pool Bloomberg yang dianggarkan sebanyak 4.6% ya terlebih dahulu. Walaupun suasana ekonomi dunia semakin lembab, malah defisit fiskal kerajaan berjaya dikurangkan kepada 5% kepada KDNK berbanding sasaran 5.4%. Pelaburan swasta pula meningkat kepada ringgit Malaysia 94.1 bilion berbanding sasaran ringgit Malaysia 83 bilion, manakala kemasukan pelaburan langsung asing di Malaysia meningkat kepada ringgit Malaysia 3.2.9 bilion berbanding dengan 2010, iaitu sebanyak ringgit Malaysia 23.3 bilion. Di samping itu, sebanyak 346,000 peluang pekerjaan telah diwujudkan dan kadar pengangguran berkurang kepada 3.1%. Kadar inflasi pula berjaya dikekang kepada 3.2%. Selain itu, kedudukan daya saing Malaysia juga turut kukuh seperti dilaporkan dalam WEF, World Economic Forum Global Competitiveness Report 2011-2012, iaitu dari kedudukan 26 pada tahun 2010 kepada kedudukan 21 pada tahun 2011, manakala kedudukan Malaysia dalam laporan World Bank Doing Business 2011 bertambah baik, iaitu daripada kedudukan 21 pada tahun 2010 kepada kedudukan 8 pada tahun 2011. Justru dengan kerjasama, kegigihan serta komitmen tinggi semua pihak dalam melaksanakan agenda transformasi nasional ini, Kerajaan yakin Malaysia akan mengharungi liku-liku dan cabaran yang mendatang demi untuk mencapai matlamat negara maju berpendapatan tinggi pada tahun 2020. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Kami di sini juga berharap sasaran wawasan 2020 dan negara berpendapatan tinggi ini dapat dicapai. Tapi masalah yang timbul Datuk Yang di-Pertua, kita hanya ada masa 8 tahun saja.
Tapi Yang Berhormat tadi tidak membangkitkan petunjuk-petunjuk yang lain yang nampaknya kurang cerahlah harapan kita untuk mencapai wawasan 2020 ini. Seperti contohnya petunjuk indeks persepsi rasuah yang telah negara ini yang telah menjunam ke tahap yang tangga yang rendah, ke tangga 60, dan kegagalan kerajaan untuk mengekalkan, memupuk golongan yang cerdik pandai, mengekalkan golongan cerdik pandai, modal insan yang sangat penting untuk membolehkan kita mencapai sebuah negara yang berpendapatan tinggi, dan juga kelemahan pengurusan kewangan di mana laporan audit sepanjang setiap tahun di mana tiada mana-mana pihak yang ambil tindakan. Sebagai contohnya laporan audit tahun lalu 2010 di mana jawapan diperolehi tiada mana-mana pihak yang dipertanggungjawabkan ke atas keteresan, kebocoran dan penyelewangan. Dan yang paling penting adalah kita perlukan pimpinan yang bersih, yang adil, yang menghormati hak asasi manusia. Jadi petunjuk-petunjuk yang sedia ada nampaknya menunjukkan kegelapan, sedikit kegelapan kemampuan pimpinan Barisan Nasional untuk membawa negara ke arah tuju negara yang maju dan berpendapatan tinggi. Apakah kerajaan ada mengambil kira petunjuk-petunjuk ini dan memperbaiki situasinya agar wawasan ini boleh dicapai? Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ada Yang Berhormat Batu Gajah ya. Kita tak kata bahawa kerajaan ini perfect. Dalam mentadbir negara ini, Datuk Yang di-Pertua, memang kita ada banyak cabaran. Maka apabila kita berhadapan dengan rakyat, berhadapan dengan sistem penyampaian, memang kita ada masalah. Tapi kita kena tengok. Saya rasa kalau Yang Berhormat Batu Gajah mendabik dada, tepuk dada dan tanya selera, beliau tahu bahawa hala tuju kerajaan transformasi ini cukup ikhlas. Di mana kita ada satu plan transformasi yang begitu jelas sekali. Kalau tak faham, susah saya mau cerita. Saya habiskan. Mesti ada kemampuan. Saya menghormati Yang Berhormat. Saya nak jawab. Saya nak jawab lah. Sabar. Seorang wanita harus sabar. Harus sabar. Sama macam lelaki jugalah. Sabar. Dewan Mulia ni kita sabar dengar. Saya habiskan dulu. Datuk Yang di-Pertua. Pertama, transformasi untuk kita betulkan sistem penyampaian kita. Itu sebab kita ada NKRA, iaitu Program Transformasi Kerajaan, di mana jenayah, rasuah, peningkatan pendidikan, kita ada pendapatan rendah di kalangan masyarakat, luar bandar, infrastruktur luar bandar, pengangkutan awam, dan juga inflasi menjadi fokus. 7. Kita perhati, kita tahu ada masalah. Tapi dalam konteks yang berbeda pula, di samping kita selesaikan masalah ini, kita ada transformasi ekonomi untuk menjana 11 sektor dikenal pasti dengan satu Greater Kuala Lumpur Klang Valley. Cantik sekali, detail habislah KPI-nya. Kemudian kita pula buat transformasi politik untuk membebaskan atau melonggarkan undang-undang yang arkaik yang tak boleh pakai. Cantik sekali. Lepas itu kita ada program transformasi luar bandar pula dirangkakan. Di samping itu, untuk menjawab soalan daripada Yang Berhormat mengenai petunjuk-petunjuk seperti rasuah, modal insan, pengurusan kewangan yang perlu diperkasa, maka langkah-langkah sedang diambil. Tapi balik kepada persepsi antarabangsa lain pula. Jangan kita ambil daripada 100, kita ambil 3 dan letakkannya sebagai perdana untuk meletakkan persepsi yang berbeda. Kita sedang menjadi sebuah negara yang terkemuka di Asia Tenggara selain Singapura. Singapura pun sudah lembab. Sedangkan negeri China sendiri menghadapi masalah. Negara India pun menjadi masalah, menghadapi masalah seperti Eropah. Contohnya World Bank Doing Business, kita sudah 18 daripada 183 negara. Datuk Yang di-Pertua, WEF Global Competitiveness Report, 21 daripada 142 negara. Ya. EIU E-Readiness 2010, Datuk Yang di-Pertua, kita 36 daripada 70. AT Kearney Global Services Location,
2011 kita 3 daripada 50. Adakah batu gajah yang berhormat Batu Gajah mengatakan indikator-indikator ini adalah persepsi yang salah oleh peringkat antarabangsa? Tak payah kita mendabik dada melaungkan sendiri, orang cerita. Maka kita sudah maju, kita sudah okey. Cuma dalam kita di Dewan yang mulia ni, sambutlah ini dengan baik, kerana kita melibatkan pembangkang bersama dalam jalanan perjuangan pengislahan pembangunan ini. Maka bersamalah jalan for something good, dengan izin for something good. We work together as a nation. Itulah. UMNO Kemerdekaan pun nak Islam. So, Datuk Yang di-Pertua, terakhir sekali saya nak beritahu untuk masalah yang dikatakan tadi, persepsi rasuah tu, contohnya doing business in Malaysia. Apakah yang dibuat? Saya bagi 3 saja. Contohnya business dengan izin, merging company tax, social security and employment funds registrations at one-stop center and same day registration. Kedua, paying taxes, reintroduce RPGT but improved electronic system dengan izin. Enforcing contracts, computerization of courts to enable electronic complaint filing. Resolving insolvency, set up dedicated commercial courts to handle foreclosure proceedings. Baik, ini menunjukkan kita we are ahead, jauh lebih atas daripada Germany, Japan, Taiwan, Switzerland, Belgium dan France. Kita dalam jalanan yang begitu jelas dan hala tuju yang cantik. Tetap ada suria di ufuk. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. UMNO Kemerdekaan Islam, dia punya ahli parlimen.